Assalamualaikum mulanya kata saya sembah pembuka bicara. Terima kasih diucapkan kepada semua yang sudi hadir untuk memeriahkan program kita pada petang ini. Dari Raup pergi ke Pontian, terus pula ke Kuala Perlis. Harap semua berikan perhatian. Mohon saya mulakan majlis. Jadi bagi memberkati program kita pada hari yang penuh bermakna ini, marilah kita bersama-sama menandatangan untuk mengaminkan bacaan doa ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليه وصحبه أجمعين اللهم سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم ورقة في الرزق وتبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في صراط الموت والنجاة من النار والأفعال الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أحينا بالإيمان وأمنا بالإيمان وإنا جنة مع الإيمان اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربينا صغيرا اللهم أهتم لنا بسوء الخاتمة ولا تهتم علينا بسوء الخاتمة Ya Allah ya Rahim, kau berkatilah program kami pada petang ini, ya Allah. Kau mudahkanlah segala urusan kami. Kau mudahkanlah segala urusan individu yang mintai program kami ini, ya Allah. Kau berikanlah kesempurnaan kepada kami untuk menjayakan program kami ini, ya Allah. Hanya Engkau lah tempat untuk kami bermohon, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Okey. Hadirin hadirat sekalian, pada petang yang damai ini kita kumpul di ruangan Google Meet ini untuk dengan satu perkongsian maklumat dan satu program yang dianjurkan oleh pelajar kursus CPR 2011 iaitu Pembimbing Rakan Sebaya Kepulauan H Universiti Pendidikan Sultan Idris. Okay, untuk maklumat semua, topik kita pada petang ini ialah masalah sosial. Say no to social problem, let's prevent. Okey, jadi sebelum kita meneruskan sesi kita kepada perkongsian maklumat, saya ada satu video yang ingin dikongsikan.
Okey, jadi sebelum tu saya minta maaf ya kalau ada masalah teknikal sikit membuatkan video tersebut jadi macam lagging gitu. Okey, berdasarkan video yang dipaparkan tadi, kita dapat lihat masalah sosial ni semakin berluasa. Khususnya dalam kalangan remaja yang bakal menjadi guru, bakal menjadi pemimpin pada negara kita satu masa kelak. Pepatah mengatakan, pemuda harapan bangsa, pemudi harapan... tak apa, sudah. Okay. Pepatah mengatakan, pemuda harapan bangsa, pemudi pilihan negara. Jadi mereka yang akan mewarisi tunjak kepimpinan negara kita satu masa nanti. Harus kita tahu di manakah pangkal mulanya masalah-masalah sebegini berlaku. Sudah tentunya ketika zaman remaja lagi masalah ini sudah mula berlaku. Perkara ini amat berduka citakan semua pihak, khususnya ibu bapa, guru, masyarakat setempat, malah sesiapa saja kerana ia turut menyumbang kepada statistik jenayah negara kita. Okay, contohnya tahun 2020, itu tahun lepas kan. Negara kita dikejutkan dengan berita seorang pelajar sekolah yang mati dibunuh oleh rakan baiknya sendiri di hadapan ibunya yang sedang terlantar sakit. Ya, hal ini dipercayai akibat pertelingkahan yang kecil di sekolah dan seterusnya mencetuskan kejadian yang sangat besar di luar sana. Ini juga dikategorikan sebagai kesan-kesan masalah sosial. Bukan itu saja, malah banyak juga kes-kes yang masuk berita atau sebagainya yang mengejutkan negara kita. Okey, jadi perkara ini amat memberi kegusaran kepada ibu bapa, malah kepada siapa saja. Ada ibu bapa yang takut untuk menghantar anak mereka ke sekolah kerana bimbang jika anak mereka menjadi mangsa kepada masalah-masalah sosial sebegini. Okey, jadi bagi membicarakan topik kita pada petang ini, kita telah menjemput khas seorang guru kaunselor yang sangat berpengalaman dalam bidang kaunseling. Beliau merupakan guru kaunselor di sebuah sekolah rendah Felda Purun Pahang dan juga merupakan alumni Universiti Pendidikan Sultan Idris. Beliau merupakan guru kaunselor yang dikenali sebagai Cikgu Muhammad Nizam bin Haji Muhammad Saad atau lebih dikenali atau lebih mesra dipanggil dengan Cikgu Nizam. Apa khabar Cikgu? Okey, khabar baik. Assalamualaikum. Dengar ke? Dengar. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okey. Saya agak cikgu macam merah ni yo. Ya, saya baju korporat ya. Okey, jadi tanpa melengah masa, marilah kita bersama-sama mendengar fokus maklumat yang bakal disampaikan oleh Cikgu Nizam kita. Okey, para hadirin semua bolehlah menyediakan baca catatan untuk mencatat intipati-intipati yang bakal disampaikan oleh Cikgu Nizam kita. Okay, jika ada persoalan yang ingin diujarkan, kita akan bukakan sesi soal jawab pada akhir program ini. Jadi majlis dengan takzimnya mempersilakan Cikgu Nizam untuk membuat perkongsian berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada pengurusi majlis ya. Minta maaf, saya guna handphone orang ya, pinjam sekejap. Okey, saya Cikgu Nizam yang disebut tadilah kaunselor daripada SK Felda Purun. Saya juga memang betul saya belajar di UPSI dulu, buat master di UPSI. Dan sekarang saya bekerja di kaunselor dari SK Felda Purun ni. Tentang isu ataupun tajuk kita pada hari ini ialah tentang remaja dan masalah sosial. Memang saya anggap masalah yang paling berat sekali lah, ya, paling besar dan paling berat, dan ia mempengaruhi ya generasi-generasi kita pada hari ini. Saya yakin ya kerajaan sekarang sedang membuat satu modul ataupun satu kita panggil perancangan untuk menyelesaikan masalah ini. Okey, tentang isu kita pada hari ini ialah tentang remaja ataupun remaja dan masalah sosial. Saya lihat memang sangat khawatir, sebab saya bimbang. Kenapa saya cakap demikian ya? Ini adalah kerana isu ini saya dah membuat topik ini di master, dan saya bermaster di UPSI. Saya telah mengambil persampalan sebanyak 7 orang murid ya, 7 orang pelajar sekolah menengah. Saya ambil 5 perempuan dan 2 lelaki. Persampalan saya membuat sesi kaunseling individu kerana isu ini sulit ya. Isu ini adalah sulit dan rahsia, jadi saya terpaksa membuat sesi kaunseling individu. Amat memberanjakkan saya. Semua persampalan yang saya telah ambil itu telah melakukan hubungan seks ya. Ini bermakna saya melihat kenapa kejadian itu sangat maksud saya kejadian itu berlaku di kalangan remaja yang masih muda, masih mentah, dan
saya rasa mereka bukan masanya untuk membuat kerja-kerja sedemikian. Sepatutnya mereka mencari ilmu. Okay? Apabila kita kaji dan kaji dan saya rumuskan, ya, banyak faktor-faktor yang menjadi penyebab ke atas isu masalah ini. Saya mengambil masalah sosial seks bebas dahulu, ya. Kalau saya rumusan yang saya dapati, pelbagai faktor yang mempengaruhi remaja dalam kegiatan atau melibatkan diri dalam kegiatan ini. Antaranya ialah rakan sebaya, ya, rakan sebaya. Kalau kita lihat konteks rakan sebaya macam remaja 13 hingga 15 hingga 17 lah, 13 hingga 17 tahun, mereka akan berkawan dengan kawan mereka yang mereka suka ataupun dah mula memilih rakan. Di situ mereka akan mencari kawan yang sama, dia punya cara rentak dia atau satu kepala lah, ya. Di situ mereka akan cari kawan yang sama kehendak dia dan mereka lebih senang kita panggil apa, meluahkan perasaan kepada rakannya berbanding kepada ibu bapa umur sedemikian. Di situ apabila ajakkan rakan pergi ke tempat-tempat yang tak sesuai, ya, agak tempat yang tidak seronok, mereka cepat terikut dan cepat rasa ingin tahu benda-benda yang demikian. Satu kes yang saya lihat yang pernah berlaku di kawasan tempat saya ialah kita lihat kawasan ini contohnya di kawasan Felda, ya. Kita tak ada tempat hiburan, kan, tak ada tempat untuk keluar, jadi tempat disalurkanlah tempat yang agak tersembunyi di ladang contohnya. So di situ juga persekitaran juga mempengaruhi lah dalam faktor-faktor ini. Okey, saya menekankan rakan sebaya. Memang betul di sekolah rendah lagi saya tekankan pemilihan rakan ataupun kita panggil rakan untuk berdamping dengan kita sangat-sangat penting. Rakan ni satu je. Kalau yang positif, alhamdulillah lah bagi saya. Kalau yang negatif, memang kita akan terikut. Okey, itu satu salah faktornya. Yang kedua, saya lihat faktor ibu bapa. Ibu bapa juga memain peranan penting dalam pencegahan masalah sosial, ya. Kalau kita lihat didikan di ibu bapa zaman sekarang berbeza dengan didikan yang zaman dahulu, ya. Contohnya kalau kita dulu macam saya sendiri kalau keluar malam memang kena parang lah, ya. Kena keluar parang, ya. Kalau kita nak keluar malam pun takut, ya. Tapi zaman sekarang bebas, ya, sampai balik pukul 12 malam, pukul 1 pagi, kadang-kadang ada yang tidur di rumah kawan. So ketegasan ibu bapa zaman sekarang berbeza. Maksud saya lebih manja dan lebih bersikap mengikut kata anak lah. Mungkin bagi saya lah, ibu bapa tak nak memeningkan kepala kerana remaja sekarang cepat memberontak. Kalau kita tak menunaikan kehendak dia akan lari dari rumah contohnya dan seterusnya membuat benda-benda yang tidak berfaedah lah. Di situ keluarga agak risau dengan keadaan anak-anaknya dan terus mengikut sahaja kehendak anak-anaknya. Okey, seterusnya didikan saya melihat juga didikan ibu bapa zaman sekarang agak longgar. Terus terang saya cakapkan, bukanlah saya kata semua, ya, hampir semua, tapi kebanyakan, ya, daripada didikan ibu bapa ni agak longgar, mungkin dari segi didikan agama dan bagi saya dan didikan keluarga. Peranan keluarga ibu bapa sangat-sangat penting, ya, untuk mengawal anak-anak mereka agar tidak terjebak dalam golongan ke masalah ini. Okey. Bab kata orang, didikan bermula daripada rumah, ya, bukannya di sekolah. Kalau kita lihat dari segi faktor minta maaf, ya. Boleh dengar ke? Boleh dengar ke? Saya teruskan, ya. Okey. Kalau nak tanya soalan, boleh tanya soalannya. Kadang-kadang saya cakap je kan. Kalau ada nak mencelah ke atau nak membidas ke isu saya okey je. Saya pun terima sebab saya pun masih lagi belajar, ya. Okey, seterusnya faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi masalah ini ialah saya lihat teknologi lah, ya. Handphone sendiri, ya. Kita mempunyai handphone, senang dapat, senang tengok dan senang dapat wifi masing-masing, kan. Jadi faktor teknologi juga mempengaruhi dalam masalah sosial. Contohnya melihat apa-apa yang ada di dalam handphone dan senang membuat temu janji, senang membuat mesej, kan. Kadang-kadang tu senang sangat. Handphone juga adalah teknologi juga mempengaruhi dalam masalah ini. Okey, itu saja. Ada lagi? Okey, terima kasih cikgu. Okey, jadi kita telah dengar faktor-faktor yang menyumbang kepada masalah sosial di negara kita. Okey, betul.
contoh macam masalah gadget tadi, ada satu berita dulu, seorang anak sanggup bunuh bapanya kerana bapanya sering melarang anaknya bermain gadget. Jadi ini disebabkan ketagihan gadget dan seterusnya mendorong kepada berlakunya masalah sosial. Okey, jadi kita dah dengar faktor dia. Okey, cikgu, boleh tak cikgu kalau cikgu perincikan kesan-kesan masalah sosial ni kepada semua pihak? Individu, keluarga dan masyarakat. Boleh cikgu perincikan? Terima kasih, saya lupa nama yang bercakap ni. Okey, terima kasih kepada Najib ya, Najib. Okey, ini semua jurusan, ini semua pembimbing rakan sebaya ke? Ya cikgu. PRS ya, semua PRS siswa ya? PRS siswa. Okey, bagus soalan tu ya. Okey, kesan ya. Kalau kita lihat kesan dia memang sangat memberi kesan kepada, saya ambil skop yang kecil dulu ya. Pertama, kesan kepada pemurid tu sendirilah ya, ataupun pelajar tu sendiri. Saya melihat murid itu tidak dapat masa depannya bukan kata gelap. Saya melihat masa depannya adalah macam contoh tiada pembangunan ataupun kita panggil diri sendiri itu tidak berkembang. Contohnya mungkin apabila mereka melakukan sesuatu aktiviti ini, mereka akan dimasukkan ke dalam sekolah-sekolah yang sekolah-sekolah akhlak di Malaysia ya, sekolah Juana dan seterusnya. Kalau mereka dapat mengawal diri dan boleh mengisafi, okey, kalau mereka masih lagi tidak dapat melakukan sesuatu, kehidupan masa depan dia mereka akan terabai lah. Yang kedua, kesan seterusnya ialah of course lah untuk dari segi saya lihat kesan kalau masalah terlalu berluasa, kita tidak macam badan negara lah, kita dapat mengeluarkan aset remaja yang berkualiti. Sedangkan kalau ikutkan falsafah pendidikan negara melahirkan murid yang cermelang, seimbang dari segi jerisnya ya, dari segi jasmani, emosi, rohani dan sebagainya. Kalau kita tidak ada punya aset yang cermelang, macam mana dia nak bertakbir untuk negara ya. Saya kadang-kadang melihat remaja zaman sekarang ni memang melakukan aktiviti yang tidak berfaedah dan beliau merupakan bakal pemimpin untuk menajuri negara. Jika kita mempunyai masyarakat ataupun remaja yang kurang akhlaknya, saya yakin ya berlaku lagi macam-macam bentuk aktiviti yang negatif seperti rasuah ya, masyarakat yang tidak produktif, yang tidak memberi positif kepada negara. Saya melihat ini banyak kesan-kesan yang terpalit kepada kita dan negara. Ya, Pusi. Okey, terima kasih cikgu atas perkongsiannya. Kita dah dapat faktor, kita dah dapat kesan. Okey, jadi kalau kita dah dapat faktor, dapat kesan, sebagai pelengkapnya, cikgu, boleh tak cikgu huraikan cara yang sesuai untuk mengatasi masalah ini? Khususnya daripada segi persekolahan, ibu bapa, masyarakat dan sebagainya. Ya, bagus. Ya, saya sebenarnya suka proaktif ataupun saya suka tindakan proaktif daripada sikap menunggu saja. Saya suka mengambil isu masalah itu, kita bincangkan dengan segera dan cari jalan penyelesaiannya. Okey, kalau saya sebagai seorang guru, sudah tentulah kita mendidik anak kita dengan baik ya, dengan sesungguh yang dengan cemerlangnya lah ya. Okey, cara ataupun saya ini ialah pertama, saya melihat ibu bapa sendirilah. Program keibapaan kita amat kurang ya, amat kurang berlaku di masyarakat sekarang ni. Dan perkhidmatan ibu bapa, kalau ada program tentang program yang ilmiah, kurang mendapat sambutan ya. Itu sebenarnya ilmu. Bagi saya, kalau ada program yang bentuk keibapaan ataupun bentuk penjagaan kanak-kanak, haruslah kita datang dan join sekali untuk mengambil ilmu tersebut. Kenapa? Di situ banyak faedahnya, kerana pertama, ibu bapa dapat mengawal anak mereka dengan cara yang begitu profesional. Kerana banyak saya rasa macam di sekolah saya ni, kalau program keibapaan agak sedikit kalau yang hadir untuk program inilah. Yang seterusnya, cara misalkan ialah mungkin pendidikan memang memainkan peranan penting, isu pendidikan di sekolah. Okey, sekarang dulu kita ada pendidikan civic ya, dan saya yakin ya pendidikan ramai yang menentang pendidikan seks di sekolah kerana bagi mereka belum bersedia. Malaysia, bagi saya pemikiran Malaysia, rakyat Malaysia
bukan belum berkembang, kita bagi keterbukaan rakyat Malaysia menerima isu pendidikan seks ini agak kurang. Okey, kenapa saya cakap demikian? Kerana mereka anggap itu lucu, lawak dan lucah. Ya, kalau kita beri pendekatan itu dengan betul, dengan baik, saya yakin pendidikan seks itu bagus untuk mengawal aktiviti gejala sosial ini. Okey, lagi satu, kita kurangnya ada modul. Modul itu modul pendidikan seks, ya. Kalau kita buat pada modul itu diterapkan di sekolah rendah lagi, perlu diadakan kerana modul ini dapat menerangkan kepada remaja bawah sekolah rendah bahawa itu adalah tidak elok. Okey, sekarang ni kita ada modul sebenarnya, ada pihak JKM ada modul kasih rasanya. Modul itu untuk modul seks bebas, sekolah menengah pun ada, tetapi nak menjalankan ataupun pelaksanaan modul tersebut pada budak murid, saya rasa memang agak sukar. Pertama, murid tidak akan berterus terang kepada guru. Ya, mereka tidak akan berterus terang. Kadang-kadang mereka menipu, ya. Kadang-kadang saya melihat murid-murid takut nak berjumpa dengan cikgu untuk bercakap yang mereka telah melakukan hubungan seks. Mereka hanya berjumpa dengan orang yang tertentu saja, kerana kerahsiaan mereka sangat mereka jaga. Jadi dasar-dasar pendidikan haruslah, mungkin bagi saya bukan digubahlah, untuk ditambah baikkan dan perlu diterapkan di sekolah rendah. Sekarang ni 10 tahun pun mereka dah tahu apa itu benda yang tak elok. Seterusnya, peranan bagi saya adalah komuniti dan masyarakat. Kenapa saya cakap demikian? Komuniti dan masyarakat sangat-sangat penting, ya, untuk membantras isu ni. Okey, dulu kita melihat kita panggil prihatin, kan, keperhatian masyarakat terhadap isu ni, bekerjasama, adanya rela, kan, membantras. Saya yakin kena bantu lagi lah untuk benda-benda macam ni. Okey. Hello? Hello. Okey, dengar cikgu. Boleh dengar ke? Boleh. Okey, jadi cikgu dah bahaskan. Hello. Dengar cikgu? Okey. Okeylah. Okey, terima kasih atas penjelasannya tentang cara-cara mengatasi. Okey, kita dapatlah lihat tadi apa yang cikgu katakan, program keibubapaan sekarang semakin kurang. Okey cikgu. Kalau program keibubapaan tu, macam di sekolah sekarang kita kan ada program mentor-mentee cikgu, kan? Okay, jadi wajar ke program seperti itu diteruskan? Untuk apakah kesan positif yang kita boleh peroleh daripada program-program seperti itu? Okey. Program mentor-mentee. Okey, saya melihat program mentor-mentee ini sangat bagus dasarnya, ya. Tetapi bab saya kata tadi, keterbukaan remaja untuk mencerita kepada guru tersebut, kepada mentornya, agak kurang. Mereka tidak yakin dan tidak, saya rasa ramai, mungkin dalam 10 tu seorang lah yang akan bercerita tentang masalah keluarga, masalah pernah melakukan hubungan seks. Mereka rasa risau dan bimbang, rasa itu akan terbongkar. Mengikut pengalaman saya, apabila saya melakukan sesi kaunseling individu kepada persampaian saya, klien saya tersebut, mereka tidak berjumpa dengan guru kaunseling. Saya kata mengapa? Mereka kata takut, ya, takut isu itu terbongkar. Okey, sedangkan guru kaunseling itu guru kaunseling, ya, belum lagi cikgu-cikgu lain. Okey, dalam hal kontak mentor-mentee ini, bagi saya boleh dijalankan untuk proses ataupun pelaksanaan masalah sosial remaja di sekolah, memang bagus. Tetapi mentor ataupun cikgu kena terangkan sebaik mungkin apa objektif dia, apa peranan dia, dan perlu menjaga etika kaunseling dalam proses mentor-mentee. Yang paling penting, guru kita kenalah menjaga kerahsiaan, ya. Okey. Okey cikgu. Okey cikgu. Okey, cikgu kan guru kaunseling, kan cikgu, kan? Okey, boleh tak cikgu kongsikan pengalaman cikgu? Ada tak dulu pelajar-pelajar yang macam meluahkan kesilapan diorang masa lalu? Contoh diorang pernah terbuat masalah dulu, lepas tu diorang luah kat cikgu. Macam mana cikgu mengatasi dia? Macam mana? Macam mana cikgu membantu murid tersebut untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka pernah hadapi tu? Masalah, ya. Saya kaunselor sekolah rendah, ya. Kalau sekolah menengah lebih luas lagi lah, ya, konteks ni. Okey, saya kaunselor sekolah rendah. Okey. Memang tak nafikan saya mendapat pelbagai isu di sekolah rendah. Okey, isu yang kerap saya dapat ialah masalah pembelajaran dan kehadiran, ya. Dia belum lagi masuk tingkah laku di dalam kelas. Okey.
kalau saya mempunyai permasalahan murid macam ni, saya akan cuba bawa dia mereka ke bilik kaunseling lah, kaunseling individu ya. Kalau kes itu berat lah bagi saya, kalau kes itu boleh bukanlah menjatuhkan maruah dia, kalau nak menjaga hubungan saya dengan kaunselor, saya akan bawa ke bilik kaunseling. Saya akan buat sesi kaunseling mengikut protokol ataupun etika kaunseling yang sepatutnya lah. Okey, kalau isu-isu kalau ada isu yang bagi saya macam remaja, alam remaja, saya akan berjemput penceramah luar lah ya, sebab saya belum bukan arif lah ya. Kalau program awal remaja, saya akan menjemput ataupun kerjasama dengan klinik kesihatan, memberi penerangan tentang awal remaja lah, supaya mereka lebih faham larangan-larangan ataupun tentang remaja. Bagi saya sesi kaunseling individu sangat bagus. Sesi kaunseling individu sangat bagus. Kenapa? Di situ mereka akan meluahkan segalanya dan saya akan mencari isu dia dan cuba menyelesaikan masalahnya. Memang betul, kaunseling bukan menyelesaikan masalah ya. Kaunseling cuba membantu masalah. Ya. Okey, terima kasih kepada cikgu kerana sudi berkongsi maklumat. Okey, jadi kita dapat simpulkan bahawa banyaknya faktor kesan dengan cara mengatasi masalah-masalah sosial ini. Okey, jadi masalah-masalah sosial ini memang sebenarnya menduka-citakan kepada semua pihak. Okey, pada masa sekarang ni negara kita penuh dengan online, maksud atas talian. Sehingga kan pendidikan juga diadakan secara atas talian, contohnya seperti PDPR, iaitu pendidikan dan pembelajaran di rumah. Jadi macam sekarang ni masih di sekolah je kan? Lepas raya baru start cuti kan? Okey, apa soalannya? Sebab value memang masalah. Ya, semula? Kita saja tanya ni, sekarang ni sekolah still buka je ke? Dia belum PDPR kan? PDPR lepas raya ni kan? Ya, betul. Oh, okey. Walaupun pendidikan diadakan secara online atau di atas talian, dalam atas talian, masalah sosial masih berlaku. Sebagai contohnya, pada tahun lepas kita dapat lihat seorang pelajar menayangkan video lucah ketika gurunya sedang mengajar di dalam talian. Betul. Mari kita amat untuk ceritakan semua pihak. Betul. Dengan guru tersebut pun malu sampai paksa ke kelas. Betul. Okey. Saya sebenarnya macam ni tau. Itu adalah kita panggil sikap ya, sikap. Bagi saya PDPR ni kita bukanlah kehendak cikgu ya. Semua ini adalah dasar KPM ataupun Kementerian Pendidikan Malaysia. Hendak atau tidak sebagai seorang guru kita kena membuat pembelajaran online di rumah. Okey, kesan di situ juga memang banyak kesan sebenarnya ya. Pertama, beberapa ibu bapa lah, kita akui ibu bapa juga mempunyai peranan penting sebagai cikgu di rumah. Dan seterusnya, saya yang kita pernah memang kita lihat sendiri ya, murid kadang-kadang menunjukkan sikap yang tidak baik kepada guru semasa online. Okey, ini bagi saya sikap dia sendiri, attitude dia yang tidak bermoral lah bagi saya mereka ini tidak ada langsung bermoral dan mungkinlah saya melihat ya didikan ibu bapa juga mempengaruhi mereka ya, ketegasan ibu bapa. Kalaulah sebagai seorang guru kaunseling, saya sebelum PPDR saya dah bagi pesanan kepada semua guru di sekolah saya, adab semasa online. Termasuklah bertingkah laku baik semasa online, menjaga aurat dan perkataan dan bahasa. Semua saya dah bagi garis panduan tersebut kepada semua guru agar murid lain faham semasa ada adab menjaga di online. Jika mereka melakukan perkara tersebut, bagi saya tidak sepatutnya lah berlaku dah. Dan saya sendiri sebagai seorang guru, saya boleh bawa kes tu untuk dibawa ke peringkat atasan lah. Terutamanya dan memanggil ibu bapa mereka sekali di sekolah lah untuk aktiviti yang tidak bermoral ni. Ya, pusing. Okey. Cikgu guru kaunselor di sebuah sekolah rendah juga kan? Ya, saya sekolah rendah. Pernah tak masalah-masalah sosial di sekolah rendah melibatkan pihak luar, contoh seperti pihak polis? Pernah tak? Di sekolah rendah? Okey, bagus soalan tu ya. Okey, untuk hadirin sekalian,
peratus jenayah ataupun kita panggil masalah disiplin yang berat agak kecil berbanding di sekolah menengah, ya. Okey, akan tetapi akan berlaku, memang berlaku. Saya mempunyai sebagai seorang kaunselor saya takkan mendedahkanlah kerahsiaan tu kan, cuma saya bagi secara umum. Okey, masalah yang paling saya hadapi di kalangan murid saya kes polis ialah kecurian, ya, mencuri. Kes mencuri memang meningkat, bukan tinggilah untuk dibawa ke polis. Itu yang paling saya hadapi, banyak kes mencuri duit dan barang, baik bercikgu barang murid pun dia mencuri. Saya terpaksa bawa kes itu ke kes polis kerana bagi saya walaupun ada yang jumlah yang besar, ya, ada yang melibatkan jumlah yang besar, bagi saya perkara itu tidak patut berlaku pada sekolah rendah kerana usia yang muda melakukan perkara tersebut dan saya memerlukan pertolongan pihak polis. Alhamdulillah, di setiap sekolah kita mempunyai pegawai perhubungan sekolah iaitu polis, bapa angkat lah. Jadi senang saya nak berhubung dengan polis tersebut untuk menyelesaikan masalah ini dan polis sentiasa memberi kerjasama sepenuhnya terhadap sekolah dan dia mengikut saluran peraturan yang tertentulah. Tetapi untuk pengetahuan semua, sekolah rendah jarang berlaku membuang murid, ya, buang sekolah lah. Kes itu jarang berlaku lah. Kita akan membuat sesi perbincangan dengan ibu bapa mereka. Ya, pengusi. Okey, terima kasih cikgu. Okey, jadi kita dapat mendengar semua perkongsian yang disampaikan oleh cikgu kita. Okey, jadi kita cukuplah sampai sini sesi perkongsian maklumat kita, cikgu kan. Kita dapat dengar cara, faktor, kesan dan bagaimana untuk mengatasi dia. Okey, jadi sekarang kita akan bukakan sesi soal jawab untuk memberi peluang kepada rakan-rakan kita yang mempunyai persoalan ataupun kemusykilan berdasarkan maklumat yang dikongsikan oleh cikgu Nizam kita jadi. Jadi siapa yang ingin tanya soalan bolehlah buka mikrofon ataupun menulis di ruangan komen yang disediakan. Silakan. Yang nak tanya soalan boleh sila. Okey. Siapa yang tanya soalan? Ini semua PRS ke? Ada MPRS, ada yang umum doktor. Kami bukan untuk semua. Sebab masalah ni pun umum kan, semua boleh dengar. Okey, bagus ya. Okay, jadi ada apa soalan yang ingin tanyakan kawan-kawan, sahabat anda, masyarakat semua? Ini saya. Ini saya. Ya, betul. Terima kasih pada soalan. Okey, betul. Kaunseling kelompok ni kita kena lihat isu ni dahulu, ya. Isunya. Kalau isu dia macam melibatkan peribadi, saya akan asingkan. Kalau isunya lebih kepada akademik, tidak pandai bahasa Inggeris, ya, contoh kan, tidak pandai mengurus masa, saya akan satukanlah dan saya akan melihatlah bilangan ahli kelompok tersebut. Okey, saya akan buat 3 hingga 5 orang. Lebih daripada itu bukan kelompok. Bagi saya mengganggulah, ya. Okey, tentang soalan tersebut, memang tidak dinafikan semasa sesi kelompok berlaku, kadang-kadang kita terkeluar, ya, daripada isu sensitif, ya. Contohlah, ya, saya kadang-kadang kita ni pun terlepas, contohnya latar belakang keluarga, ya. Padahal itu sensitif bagi dia, ya. Kalau kita rasa benda tu tak elok, kita tarik semula pada isu kita tu. Jangan soal lagi. Bagi saya kadang-kadang kita terlepas. Contohnya tidak pandai membaca lah. Contohnya tidak membaca bahasa Inggeris lah. Kadang-kadang soalan tu melibatkan peranan ibu bapa. Contoh, ya. Kadang kita tanya soalan yang ibu kamu bercerai ke? Itu tak boleh bagi saya. Maksud saya kita kena asingkan di sesi kaunseling individu. Okey, bagaimana kita melihat kelompok tu selesa atau tak selesa dari segi mimik muka dia. Kalau mimik muka dia rasa macam janggal atau agak tak selesa, bermakna kita telah menyentuh sesi sensitivity dia. So kita tarik balik isu yang keadaan yang asal lah. Itu pengalaman saya. Okey. Bagi saya kelompok ni mesti ada kerjasama dengan ahli lah. Kita lihat kerjasama dengan ahli. Okey, kalau berasa bagi saya kita boleh lihat reak muka lah, mimik muka dia dengan cara gerak tubuh badan dia. Kita boleh lihat, ya. Okey. Menjawab ke soalan tu?
Okey. Okey, jadi ada soalan lain tak kawan-kawan? Hello, ada soalan? Ya, semua pandai-pandai kan. Bagus ni, boleh jadi kaunselor. Boleh ambil kaunselor ya. Kita bagi saya kaunselor ni bukan untuk orang lain ya, bagi untuk kita diri kita. Saya dulu saya tak pandai bercakap. Memang saya tak pandai bercakap. Nak bercakap ke depan dengan orang ramai pun saya takut ya. Bukanlah sekata saya berani sekarang kan. Dia membantu. Kaunseling ni membantu diri kita sebenarnya. Okey. Kami pun baru nak menimba pengalaman cikgu. Macam untuk Sangat PRS, bagus. untuk PRS tahun ni kan kami perlu buat kaunseling kepada rakan sebaya sendiri. Betul, Dengan sangat luahan bagus. dengan luahan dia orang kita try kan. Kadang-kadang kita dapat beza bandingkan diri kita dengan orang lain. Ada lagi orang susah daripada kita. Saya dulu pun masa berjanggal juga ambil kaunseling ni. Dulu saya degree lain, diploma lain. Saya diploma banking, bank. Degree human resource, saya berbeza ya. Master baru saya ambil kaunseling. Maknanya saya rasa kaunseling ni memang betul minat yang saya minat lah. Saya minat. Kaunseling orang yang minat tentang kaunseling. Okey, kalau tak ada siapa-siapa nak tanya soalan, okey saya nak tanya soalan cikgu. Alang-alang kan cikgu. Yang tadi cikgu ada sebut pasal pendidikan seks. Pendidikan seks ni macam mana cikgu? Sebab saya pun tak berapa tahu tentang pendidikan seks ni. Dia subjek ke ataupun topik dalam satu subjek ke? Dia macam mana cikgu? Tu dia cerita terang tak? Pasal pendidikan seks ni. Okey. Pendidikan seks belum dijalankan lagi di Malaysia ni sebab mereka tengah buat observation, pemerhatian kan tentang kesanggupan di sekolah. Dia tanya guru ibu apa, ada yang tak setuju, tak menyokong. Jadi tidak berlaku di sekolah, belum lagi ada di sekolah. Bagi saya pendidikan seks ni sangat bagus sebenarnya ya. Itulah kita ni belum lagi keterbukaan. Maksud saya di Malaysia ni sikap keterbukaan tu agak kurang ya. Kita panggil bukan terlalu terbuka pun susah juga kan. Maksud saya anggap pendidikan seks itu sebagai ilmu ya. Sebab saya sokong pendidikan seks ni buat di sekolah. Kenapa? Di sekolah rendah ada yang kadang-kadang tak tahu apa benda yang kita panggil ilmu-ilmu tu. Sebab pernah saya buat program awal remaja di klinik kesihatan, ada remaja yang gelak ya, gelak. Contohnya perempuan yang mengandung contoh ya. So mereka gelak. Padahal itu yang kita takut yang mereka lakukan, betul tak? So patutnya kita kena beri pendedahan mereka secara khusus. Kenapa berlaku macam ni, kenapa berlaku macam ni. Saya lihat pendidikan seks ni okey bagi saya, bagus kalau kita buat secara profesional lah. Ya. Okey, jadi masalah masyarakat macam ni memang cikgu, persepsi dia orang. Kalau persepsi orang susah kita nak buang. Okey, jadi pendidikan seks ni juga boleh kira berguna juga sebabnya okey, kalau ada pendidikan seks ni kita boleh mengetahui seks tu dengan cara yang betul, dengan cara yang elok. Kalau tak ada pendidikan seks mungkin kita boleh dengar pendidikan seks tu tapi dengan cara yang salah oleh masyarakat luar. Tak kan? Ya betul. Saya setuju tu. Sebab itulah kita mentaliti masyarakat, mentaliti kita belum lagi mencapai, kita panggil IQ A lah ya, level A macam di luar negeri ya. Okey. Jadi itu je soalan. Okay, ada siapa nak tanya soalan? Ada tak? Kalau tak ada kita akan teruskan ke sesi seterusnya. Okey, 3, 2, 1. Okey, nampaknya tak ada soalan tu. Okey, jadi kita telah selesaikan sesi soal jawab berdasarkan maklumat yang disampaikan oleh cikgu kita pada sebentar tadi. Terima kasih cikgu. Okey, seterusnya tak lengkap lah kalau kita tak adakan sesi bergambar juga kan. Kalau dah ada program kena ada gambar, kena kerangan gitu kan cikgu. Semua dijemput untuk menyertai sesi bergambar ini. Okey, bolehlah mengaktifkan kamera. Okey, teknikal sedia untuk sesi bergambar. Okey, semua smart Okay, teknikal sedia. Okey, siapa nak join sesi bergambar ni boleh buka kamera semua. Silakan. Teknikal kira-kira. Okey, jadi kita telah selesai sesi maklumat, sesi soal jawab,
sesi gambar, malah kesemua sesi kita sudah selesai. Okay, jadi kita telah sampai di hujung program. Okay, kalau pada mulanya tadi saya ada mulakan dengan pantun, tak cantik kalau hujung ni saya tak letak pantun kan. Okay, jadi Tuan Putri tersenyum-senyum melihat mempelai dirinjis bilis. Senyum, jangan tak senyum. Kita sudah sampai ke penghujung majlis. Saya mewakili ahli kumpulan yang menganjurkan program ini mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang terlibat untuk menjayakan program kita pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada panel jemputan kita iaitu Cikgu Nizam kerana sudi meluangkan masa untuk berkongsi maklumat dengan kita yang serba daif ini. Moga semuanya mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Di kesempatan ini saya ingin memohon maaf jika anda ada salah dan silap sepanjang mengecarakan majlis ini. Sungguhnya yang baik itu datangnya pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datangnya daripada saya. Jadi setakat itu saja program kita pada hari ini. Kita sedang puasa dan hari raya. Jadi jagalah SOP. Walaupun kita tak boleh balik raya, SOP still lah jaga. Jaga kita, jaga diri, jaga semuanya. Jaga semuanya. Harap. Stay semuanya. Pergi ke kebun memetik kelapa. Petik kelapa juga kelapa barley. Dari susun maaf dipinta, panjang umur bersuh kembali. Jadi itu saja program kita pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sama-sama. Saya puasa ni tak boleh sepanjang, tak boleh rentan negeri. Saya nak tahu pendidikan seks tu macam mana? Kalau menurut apa yang dikatakan oleh cikgu tadi, pendidikan seks ni dia telah masih dibincangkan di pihak atasan untuk diluluskan kepada sekolah-sekolah. Bukan saja di sekolah rendah, malah ke semua sekolah-sekolah menengah, vocational dan sebagainya. Kenapa tadi saya tanya cikgu? Lepas tu kalau ada pendidikan seks ni, kita boleh mengenali seks tu dengan cara yang betul. Macam cikgu cakap tadi kan, ada budak-budak tu tak tahu apa itu seks. Dia ada yang tergelak apa tu seks apa kan. Tak tahu apa tu seks. So bila dia orang tak tahu, so dia orang dengar daripada orang luar, macam orang yang besar, abang kan, dia orang seks, dia orang terdengar, so dia orang terikut. Jadi dia orang mendengar dengan cara yang salah. Jadi dia ada mendorong untuk melakukan masalah sosial. Jika dia adakan pendidikan seks ni di sekolah, murid tu boleh dengar dengan cara yang betul, dan seterusnya boleh boleh mengelakkan macam mana cakap boleh dengan cara betul, dia tak ada dengan cara salah. Macam tu kan. Itu setakat yang saya faham lah. Muhammad Rizal Akib bin Syamsuddin. Lepas tu, persepsi, buat cikgu kata persepsi tu memang betul. Kalau kita, contoh macam bila murid dah belajar kat sekolah, balik tu ibu bapa tanya, belajar apa hari ni? Adik belajar pendidikan seks ni kat sekolah cikgu. Macam ibu bapa mesti pelik. Seks belajar mesti pelik. Lepas tu, bukan saja ibu bapa, malah kalau rakan-rakan, confirm gelak macam kan. Belajar benda pelik-pelik. Persepsi tu penting. Persepsi tu memainkan peranan yang sangat penting ya, wahai Muhammad Rizal Nafiq. Jadi tolonglah membuang persepsi yang negatif dalam apa-apa jua perkara. Kerana persepsi yang negatif itu tidaklah baik. Jangan pandang negatif. Terima kasih atas penjelasan anda.